Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang Negeri Sembilan, yang mana Terengganu kalah 2-1 kepada Negeri Sembilan hasil jaringan dari Yasir Pinto dan juga Gustavo. Manakala untuk pasukan Terengganu pula, gol dijaringkan oleh Cici Kipre. Pada perlawanan ini, terima kasih kepada Rahadi yang melakukan mistik sehingga membolehkan Negeri Sembilan mendapatkan jaringan kemenangan dan atau jaringan yang kedua. Okey, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Negeri Sembilan. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan Negeri Sembilan pada perlawanan ini? Yang pertama yang saya suka adalah dari segi transisi mereka, iaitu kita boleh tengok mereka mempunyai transisi yang sangat bagus dari menyerang ke bertahan dan juga bertahan ke menyerang. Kita boleh tengok dari bertahan ke menyerang, mereka akan build up menggunakan mereka punya back 3 yang diketuai oleh Kuzaimi PE, Hairul Gulon dan juga Nasrullah Hanif, dan mereka akan push mereka punya wingback untuk membantu mereka punya bahagian serangan, iaitu Zamri Pin dan juga Cik Rashid yang akan bertindak di bahagian kanan dan kiri untuk bertindak lebih ofensif ke bahagian hadapan. Dan untuk perlawanan ni, untuk Zamri Pin dan juga Cik Rashid, mereka berjaya untuk memainkan peranan yang penting sebagai wingback untuk membantu bahagian serangan dan untuk membantu bahagian pertahanan dengan baik. Yang mana kita boleh tengok transisi yang dilakukan oleh mereka dalam pembentukan 3-5-2 ketika menyerang memang sangat-sangat bagus, dan transisi ketika mereka bertahan dalam pembentukan back 5 di belakang juga memang bagus. Yang mana kita boleh tengok Cik Rashid dan juga Zamri Pin berjaya untuk membentuk back 5 dengan cepat sekiranya di counter oleh pasukan Terengganu pada perlawanan semalam. Jadi itu yang pertama yang saya suka tentang pasukan Negeri Sembilan. Transisi mereka dari menyerang ke bertahan ketika build up, ketika diserang, dan daripada bertahan ke menyerang ketika mereka build up. Itu adalah satu perkara yang patut dicontohi oleh pasukan-pasukan lain dari segi transisi. Sebab apa? Sebab dalam modern football, transisi is everything. Jadi apabila pasukan yang boleh untuk melakukan transisi dari menyerang ke bertahan, menyerang ke bertahan, bertahan ke menyerang dengan cepat, maka pasukan tu ada advantage untuk bertahan dengan lebih bagus dan pasukan tu ada advantage untuk menyerang dengan lebih bagus. Jadi itu perkara pertama yang saya suka tentang pasukan Negeri Sembilan. Perkara kedua yang saya suka tentang pasukan Negeri Sembilan adalah apabila transition mereka itu adalah sangat cepat untuk mereka cover up ketika mereka diserang. Kita boleh tengok di bahagian pertahanan, Hairul Gulon, Nasrullah dan juga Kuzaimi PE dibantu oleh Zamri Pin dan juga Cik Rashid di bahagian kanan dan kiri untuk mengekang asakan ataupun build up yang cuba dilakukan oleh pasukan Terengganu. Seperti mana yang kita tahu, pasukan Terengganu suka untuk menggunakan winger mereka bagi melancarkan serangan. Jadi apabila bermain dengan back 5 dan mempunyai wingback yang baik dari segi bertahan dan juga menyerang, mempunyai kestabilan dan boleh memberi balance kepada pasukan, maka apabila Terengganu cuba untuk menyerang di bahagian kanan ataupun kiri menggunakan winger mereka, dekat sini pasukan Negeri Sembilan boleh mematahkan serangan tersebut dengan mudah. Sebab apa? Sebab di bahagian pertahanan, pasukan Negeri Sembilan akan ada numbers of player ataupun bilangan player yang lebih banyak ketika bertahan, dan mereka memang sangat compact serta berdisiplin dalam bertahan. Kita boleh tengok bagaimana pasukan Negeri Sembilan melakukan early pressing dan juga bagaimana mereka cover up mereka punya tempat ataupun space yang mereka tinggalkan ketika mereka menyerang untuk bertahan. Bagaimana mereka memberi asakan kepada Faisal Halim yang boleh dikatakan Faisal Halim tak ada space untuk melakukan dribbling masuk ke dalam kotak penalti ataupun melakukan dribbling di bahagian wide area. So benda tu yang membantu bahagian pertahanan pasukan Negeri Sembilan dalam mengekang asakan ataupun serangan pasukan Terengganu yang kebanyakannya menyerang di bahagian sayap. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Apa yang saya suka tentang pasukan Negeri Sembilan ni adalah di bahagian tengah, iaitu gandingan Saiful Rizwan dan juga gandingan Omid Nazari, yang mana mereka berdua ni sering mengganggu rentak ataupun corak serta build-up yang cuba dilakukan oleh pasukan Terengganu di bahagian tengah. Kita boleh tengok bagaimana bahagian tengah Terengganu semalam tidak hidup apabila Manny Ott, Habib Harun dan juga Petrucci Tembi gagal untuk melakukan corak permainan yang mereka sering lakukan pada perlawanan-perlawanan sebelum ni, akibat daripada pressing dan corak bertahan yang dilakukan oleh Negeri Sembilan dalam mengekang asakan pasukan Terengganu di bahagian tengah. Disebabkan ada asakan ataupun pressing ataupun tekanan yang dilakukan oleh pemain Negeri Sembilan di bahagian tengah, kita boleh lihat bagaimana Terengganu terpaksa dan mereka agak struggle sehingga mereka selalu dipush untuk menolak bola kepada bahagian wide area pasukan Terengganu itu sendiri. Jadi apabila bahagian tengah Negeri Sembilan berjaya untuk bertahan dengan baik, mengganggu build-up yang cuba dilakukan oleh pasukan Terengganu dan mereka terpaksa untuk supply bola kepada bahagian winger, maka dekat sinilah peranan wingback pasukan Negeri Sembilan akan bantu bahagian pertahanan dengan membentuk back five, dan dekat situlah mereka akan block segala ruang yang ada untuk Terengganu penetrate mereka punya kawasan di bahagian final third pasukan Terengganu. So itu pun adalah kunci kepada gerakan pasukan Negeri Sembilan pada perlawanan semalam. Itu yang boleh saya katakan untuk pasukan Negeri Sembilan. Ditambah pula dengan kecemerlangan daripada Shihan yang bertindak dengan cemerlang pada perlawanan semalam. Dari segi pembacaan game, beliau berjaya untuk membaca crossing-crossing yang cuba dilakukan oleh barisan winger Terengganu dan juga berjaya untuk memastikan hantaran-hantaran lintang ataupun passing ke dalam kotak penalti berjaya ditangkap ataupun dibaca dengan mudah sebelum pemain-pemain serangan pasukan Terengganu sambut bola tersebut. Jadi secara keseluruhannya, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Negeri Sembilan, mereka mempunyai transition yang sangat bagus dari menyerang ke bertahan, bertahan ke menyerang. Di bahagian pertahanan, mereka sentiasa fokus dan berdisiplin dalam menghalang gerakan pemain-pemain Terengganu yang cuba build up di bahagian sayap dan berjaya untuk menghalang corak ataupun build-up play yang cuba dilakukan oleh pasukan Terengganu di bahagian tengah dengan memberi asakan awal. Jadi pasukan Negeri Sembilan bolehlah untuk menang perlawanan ni, dan mereka juga mempunyai wingback yang bagus daripada segi menyerang, yang mana kita boleh tengok Cik Rashid banyak memberi impak yang positif kepada bahagian serangan dengan gerakan-gerakan berbahaya beliau di bahagian kanan, begitu juga dengan Zamri Pin di bahagian kiri. Jadi itu untuk pasukan Negeri Sembilan. Dan apakah kelemahan yang mereka boleh baiki? Kelemahan yang mereka boleh baiki terutamanya untuk pasukan Negeri Sembilan ni, terutamanya untuk Gustavo yang beraksi sebagai striker lah, yang mana kita boleh tengok Gustavo walaupun menjaringkan gol kemenangan, tetapi untuk overall game beliau masih lagi belum boleh link up dengan baik antara bahagian tengah dan juga bahagian wingback serta winger beliau untuk berada dalam kedudukan yang betul bagi menerima hantaran-hantaran yang dilakukan oleh wingback ataupun winger pasukan Negeri Sembilan dalam ketika mereka menyerang. Itu benda yang perlu diperbaiki oleh Negeri Sembilan. Dan untuk bahagian tengah pasukan Negeri Sembilan, mereka perlu lebih kreatif, bukan sahaja lebih kepada bertahan, tetapi mereka juga perlu berani untuk mencipta gerakan di bahagian tengah menggunakan Yasir Pinto ataupun Omid Nazari bagi melakukan variation of attacking ke arah pasukan lawan dan tidak mengharapkan serangan menggunakan wingback di bahagian kanan dan kiri sahaja untuk menjaringkan gol lalu mensasarkan target man mereka yang berada di hadapan. Jadi secara keseluruhannya itu yang boleh saya katakan untuk pasukan Negeri Sembilan. Kita masuk untuk pasukan Terengganu pula. Untuk pasukan Terengganu pada perlawanan ni, apakah kelemahan mereka pada perlawanan ni? Yang pertama, kelemahan mereka adalah mereka gagal untuk absorb tekanan yang diberikan oleh pasukan Negeri Sembilan dari segi early pressing, yang mana pemain-pemain Negeri Sembilan suka untuk melakukan early pressing terutamanya di bahagian kawasan tengah. Jadi apabila mereka gagal untuk
absorb tekanan tersebut, maka build up play yang cuba dilakukan oleh pasukan Terengganu di bahagian tengah untuk keep ball position di bahagian tengah ataupun untuk melancarkan serangan akan terganggu. Sebab apa? Sebab mereka mudah kehilangan bola di kawasan tersebut dan mereka akan push diri mereka untuk terpaksa bermain dengan bahagian wide ataupun menggunakan sayap bagi melakukan serangan. Jadi itu perkara pertama lah, gagal untuk absorb ataupun untuk keluar daripada tekanan awal yang diberikan oleh pasukan Negeri Sembilan. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Terengganu, mereka punya pemain-pemain di bahagian wide area kurangnya support daripada pemain-pemain dari midfield. Sebab apa? Sebab kita tahu pasukan Terengganu ni kuat di bahagian tengah dan mereka akan selalu buka game kepada bahagian sayap barulah masuk ke dalam kotak penalti. Tetapi untuk game semalam, apa yang boleh dikatakan, pemain-pemain Negeri Sembilan pandai untuk memastikan yang pemain Terengganu ni tak boleh support pemain-pemain di bahagian sayap. Kita boleh tengok apabila Terengganu dapat bola, maka pemain-pemain Terengganu banyak terlalu isolate ataupun berkeseorangan di bahagian wide area. Antaranya macam Faisal Halim dapat bola, dia bawa bola seorang-seorang, kena halang dengan back 5 pasukan Negeri Sembilan. Nik Sharif di kiri pun berjadi macam tu. Petrus Sitembi jadi bawa bola pun jadi macam tu. So benda tu yang menyebabkan pasukan Terengganu tak boleh nak build up dan juga melakukan serangan dengan baik ke arah gawang pasukan Negeri Sembilan. Akibat daripada blocking ataupun halangan-halangan yang telah dilakukan oleh pemain Negeri Sembilan, bukan sahaja daripada marking tetapi daripada segi compactnya dalam game, mereka telah menutup segala ruang dan memastikan yang pemain Terengganu gagal untuk memberi support kepada pemain-pemain winger terutamanya ketika melakukan build up, dan mereka telah memaksa pemain-pemain Terengganu untuk lebih memfokuskan serangan dengan corak long ball dan juga kepada wide area sahaja berbanding di bahagian tengah. So benda itulah yang menyebabkan pemain-pemain Terengganu tak boleh nak push terlalu forward dan mereka di bahagian pertahanan pun tak boleh nak support terlalu banyak. Sebab apa? Sebab kalau mereka support, maka Negeri Sembilan ada peluang untuk melakukan counter attack menggunakan long ball juga. So benda tu yang mengganggu corak permainan pasukan Terengganu semalam. Dan yang terakhir boleh dikatakan tentang Terengganu adalah mengenai mistake yang dilakukan oleh goalkeeper mereka yang membawa padah sehingga pemain-pemain Negeri Sembilan berjaya untuk menjaringkan gol kemenangan. Untuk Rahadi, mungkin dia boleh baiki dari masa ke masa. Sebab apa? Sebab dia masih lagi muda. So itu sahaja ulasan saya. Secara kesimpulannya, Negeri Sembilan deserve lah untuk menang pada perlawanan semalam. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.